Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头一同祷告。 Tuhan adalah anugerah yang besar. Kau panggil untuk menyembah, menjumpaimu pada pagi ini. 你今天早上呼召我们，带领我们来敬拜你，是一个极大的恩典。 Saatnya Engkau akan menjumpai kami melalui firman-Mu. 现在就是你要与我们相遇，就是透过你的话语。 Kami siap Tuhan untuk diberkati oleh firman Tuhan. 主啊，我们准备好要被你的话语而祝福。 Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. 我们这样祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 33. 我们要翻开圣经出埃及记33章。 Keluaran pasal 33. 出埃及记33章， Kita membaca ayat 12 sampai dengan ayat 15. 12到15节。 Keluaran 33 ayat 12 sampai 15 saya baca. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan engkau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 出埃及记33章第12到15节，摩西对耶和华说：“你吩咐我说，将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，只说我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩。求你想到这民是你的民。耶和华说：我必亲自和你同去，使你得安息。摩西说：你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。” Saudara, ini adalah percakapan Tuhan dengan Musa. 弟兄姐妹，这是神与摩西的对话。 Apa yang mereka bicarakan adalah tentang tugas Musa membawa Israel ke tanah perjanjian. 他们所谈论的就是摩西的任务，把以色列民带到应许之地。 Nah, di dalam tugas itu Musa minta kepada Tuhan dua hal. 在完成这个任务上，摩西向神求两件事。 Yang pertama dia bertanya, siapa yang kau akan utus untuk memimpin bangsa ini bersama-sama dengan aku. 第一，他问耶和华：“你要叫谁，打发谁与我同去？” Jadi Musa minta pendamping. 所以摩西呢，他要求一个伙伴。 Yang kedua, Musa minta apa? 第二，他要求什么呢？ Dia meminta peta perjalanan. 他要求的就是旅程的地图。 Dia katakan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepada aku. 他说：“你要向我显现你的道，指示我。” Musa belum pernah berjalan dari Mesir sampai Kanaan. 摩西没有从埃及走到迦南地。 Maka dia minta kepada Tuhan, tunjukin jalannya, petanya mana, supaya saya tahu mesti belok kiri atau belok kanan, saya tahu direksinya. 所以他就向神要求说：“我不知道，所以你要指示那个道路，告诉我，好让我知道要拐左拐右，我知道那个路程。” Menjalani semua perjalanan yang asing, yang belum pernah kita jalani, kita rasanya butuh dua hal ini. 如果要我们去走一个陌生的道路，我们真的是需要这两件事。
Kalau boleh ada yang mendampingi kita. 若是可以的话，有人陪伴着我们。 Dan kalau boleh kita punya petanya. 要是可以的话，我们也要得着他的地图。 Saudara masuk ke tahun 2022, kita belum pernah melewati tahun ini. 我们踏入2022年，我们也没有走过这一年。 Maka kalau boleh Tuhan kasih kita petanya bagaimana kita mesti berjalan sehingga kita bisa selamat masuk 2023, itu akan sangat bagus. 所以，若是主愿意给我们地图的话，我们如此要走这个2022年的道路，使得我们安全的到达2023年，当然很好。 Apalagi kalau ada Tuhan kirim utusan untuk mendampingi kita. 更何况，如果神派了一个人陪伴着我们走。 Nah, terhadap dua permintaan Musa ini Tuhan memberi jawaban di ayat 14. 神在14节回应了摩西的2个要求。 Tuhan juga kasih dua kepada Musa, tetapi beda dengan yang dia minta. 神也赐下2件事，但是与摩西要求的不一样， Melampaui yang Musa minta. 是超过摩西所要求的。 Tuhan kasih apa? 神给他什么呢？ Tuhan berkata, Aku sendiri hendak membimbing engkau. 耶和华对他说：“我必亲自和你同去。 我可以听中文的翻译吗？我必亲自和你同去。” Saudara-saudara, terjemahan yang tepat sekali adalah My presence will go with you. 最准确的这个翻译是我的存在全与你同去。 Jadi harus itu bahasa Indonesia sangat hilang arti ini. Tuhan berkata, Aku kehadiranku sendiri yang akan memimpin berjalan dengan engkau. 神其实要讲的就是我完完全全的存在是要与你同行的。 Jadi bukan utusanku, 所以不是我派的人陪你， juga bukan peta, 也不是地图， tapi saya sendiri akan hadir memimpin berjalan bersama. 而是我自己，我亲自与你同在，带领你。 Yang kedua, Tuhan janjikan ketentraman. 第二呢，神允许他的就是安息。 Saudara, ini tentram dan dipimpin oleh Tuhan sendiri, pasti tidak bisa dipisah. 又是安息，又是神自己带领，当然这个是不能切开的。 Kalau kita dikasih peta, kita memang tahu jalannya kan, kiri, kanan, atas, bawah, berhenti atau terus. Kita tahu, tapi kalau ada kesulitan, Anda harus atasi sendiri. 若是只给我们地图的话，我们知道道路左右上下，但是遇到困难的时候还要自己去解决。 Dan kalau kita nggak mampu, 那我们不行的话怎么办？ walaupun tahu jalannya, saudara tidak bisa sampai karena kesulitan yang menghadang kita tidak bisa atasi. 就是我们知道道路应该怎么走，但是我们遇到困难的时候没办法克服，我们也到不了目的地。 Maka tidak mungkin kita punya ketentraman. 所以我们不可能有那种安息。 Beda kalau Tuhan yang pimpin. 如果神带领我们就不一样了， Dia bukan hanya tahu jalannya. 他不单单知道那个道路怎么走， Dan kalau ada kesulitan, tidak ada yang bisa menghalangi dia karena dia pasti mampu mengatasinya. 遇到困难的时候也没有任何人可以阻拦他，因为他知道怎么去克服。 Maka dijamin kita pasti sampai dengan selamat. 所以是保证的，有确据，我们一定安安全全的到达。 Nah, saudara-saudara, kalau begitu pastilah kita berjalan dengan hati yang tentram. 那弟兄姐妹，这样的话，我们行走的时候一定心里很安息。 Sekarang mari kita berpikir lebih serius. 那现在我们进一步的思考， Menjalani kehidupan kita di tahun ini kalau Tuhan kasih kita pilih. 来行走我们这一年的道路。若是神要我们选择， Saya beri kamu peta 我要给你地图， atau kamu saya pimpin sendiri. 还是我亲自带领你？ Saudara akan pilih yang mana? 弟兄姐妹，请问会选哪一项？ Tuhan pimpin sendiri, jamin pasti sampai, atau Tuhan cuma kasih peta. Nih jalan, kalau kamu bisa ikut ini pasti selamat. 神自己带领，保证一定会到达目的地，或者神给你地图，好，你自己去找这个路。你选第一或是第二？第一还是第二？
第二，对不对？第二， Pasti pilih kedua lah, biar Tuhan yang pimpin, pasti selamat. Saudara-saudara, itu bohong besar. 当然我们要选第二项，对不对？弟兄姐妹，这个很大的谎，我们要说很大的谎。 Kedengerannya memang kita kalau pilih kedua itu pinter, tetapi maaf, saya akan pilih yang ke satu. 听起来好像你选第二项是非常聪明的选择，但是对不起，我自己都会选第一项。 Saya akan pilih Tuhan kasih saya petanya aja. 我会选神啊，你就给我地图好了。 Kenapa? 为什么？ Ada 3 alasan. 有3个原因。 Pertama, 第一， kalau kita pegang peta, ya artinya apa? Kita tahu seluruh perjalanan kan? 如果你有地图，你知道kan? Gambaran seluruh perjalanan dari sini sampai sini akan ada belok, ada gunung, ada sungai. Kita tahu secara menyeluruh. 要是你拿着地图的话，你就知道整个画面，你就知道那个整个路程，哪里有河流，哪里有山峰，都知道。 Setelah itu kita bisa putusin, di sini mau mampir walaupun keluar jalur, tapi ini bagus loh tempatnya, yuk mampir dulu. 然后我们也可以自己决定啊，我们要这里停留一下，虽然我们停留的地方是偏离这个主道。 Kapan mau jalan, kapan mau ngaso, siapa yang putusin? Kita 什 putusin. 么要开始行走，什么要歇息，谁决定？是我自己决定。 Kita bebas. 我们自由的， Maka saudara-saudara, kita akan menjadi Tuhan atas perjalanan kita. Kita bisa suka-suka. Mau kayak kiri dulu, kanan dulu. Walaupun mesti belok kiri, tapi gue mau ke kanan dulu boleh. 所以呢，弟兄姐妹，这样的话，我们就成为这个旅程的主人，因为我们可以随心所欲的，应该走左边，但是我们要先到右边去也可以，因为是我们决定。 Kita punya kebebasan. 我们有那个自由。 Kalau Tuhan yang pimpin, 要是神带领的话， kita nggak tahu banyak. 我们 Tuhan yang tahu jalan mana. Dia yang tahu. 我们知道的很少，但是神完全知道完全的。 Saya harus bergantung. 我必须依靠他。 Dan saya nggak bisa suka-suka, saudara-saudara. Kalau dia suruh jalan, jalan. Oh, Dia suruh benar. ngaso, ngaso. Walaupun saudara rasa aduh masih capek. Tuhan bilang, yuk bangun jalan. Dia yang jadi bosnya, kita cuma nurut. 我不能随心所欲的，虽然我觉得很累了，但是他说走，我就不能歇息，我要遵守他的旨意。 Pertanyaan yang lebih gampang ya. 更简单的问题是这 Kalau 样， Tuhan bilang, saya sekarang mau kasih kamu uang cepet tiao. 要是神对我们说，好，我要给你们1亿的钱， Sekarang kasih 2 pilihan. 给你2种选择， Cepet tiao itu langsung saya kasih, kamu pegang sendiri. 这1亿的钱是给你直接你拿着， Ya, cepet tiao, lu pegang sendiri nih duitnya. 1亿的钱就是放在你面前，你自己拿着。 Sama yang kedua, ini cepet tiao kamu punya, ya saya kasih kamu. Tapi saya yang pegang ya, kata Tuhan. 或者第二个选项就是这个1亿的钱是属于你的，但是我拿着。 Nanti kalau kamu perlu, beritahu saya minta mau berapa duit dan untuk apa. 然后神说，要是你需要的时候，你就告诉我你需要多少，然后你要用来做什么。 Saudara senengan dikasih cepet tiao pegang sendiri apa Tuhan pegangin? 弟兄姐妹，你更喜欢就是那个1亿的钱你自己拿着，还是神拿着？ Ayo, 100 tiao, saudara pegang sendiri, suka-suka dong. Lebih baik pilih yang pertama, mau beli apa beli, nggak mau beli apa nggak beli. Pokoknya uangnya dijamin, saya bisa pakai menurut saya sendiri kalau dipegang Tuhan. Itu duit saya, tapi nggak tahu kapan bisa keluarnya. 当然是第一个选择，是不是？这个100条呢，我自己拿着，我什么时候要用，我要放在我的口袋里，怎么都可以。但是又是神拿着，就是我不知道，我不能安排我什么时候要花。 Kita akan pilih di mana yang lebih memberi kita kebebasan. 我们会选择我们的自由可能性更大的。 Alasan kedua kita memilih peta. 我们选择地图的第二个原因是， Karena kita sebetulnya nggak butuh Tuhan. 因为我们其实不需要神， Yang kita pingin adalah kesuksesan, 我们需要的是成功、 kelancaran, 顺利、 keberhasilan, 成功， mencapai apa yang kita mau. 到达我们所要的。
Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami 2 kehilangan yang sangat besar. 当人类掉入罪里的时候，有2个最大的失去。 Yang pertama dia kehilangan Tuhan. 第一，他就失去了神； Yang kedua 第二呢， dia kehilangan Taman Eden. 他失去了伊甸园。 Waktu manusia jatuh dalam dosa, 当人掉落在罪里， Tuhan datang, mereka bersembunyi. 上帝来访的时候，他们藏着。 Hubungan dengan Tuhan tidak baik lagi, sehingga disitulah dosa memutus hubungan kita dengan Tuhan. 他们与神的关系不好了，所以说罪把我们与神的关系 Yang 断绝 kedua, 了。 Tuhan usir Adam dan Hawa dari Taman Eden. 第二呢，就是神把亚当与夏娃赶出伊甸园， Rumah yang bagus, 很好的家， kesehatan yang bagus, 身体健康， rumah tangga yang bagus, 美满的家庭， ekonomi yang bagus, 很好的经济状况， semua ada di Taman Eden. 全都包在这个伊甸园里面。 Sekarang Tuhan usir, Tuhan bilang ada duri, ada onak, ada sakit penyakit. 现在神把他们赶出去，说有刺、有痛苦、有困难。 Sekarang saya tanya, 现在我想问大家， usaha manusia hari ini untuk mencari kembali Tuhan atau mencari kembali Taman Eden? 人类今日的争取奋斗，是要寻求他的神，还是寻求他的伊甸园？ Kita nggak pernah berpikir untuk bagaimana ya saya kembali dapat Tuhan. Yang kita pikir lebih banyak, gimana saya bisa kembali membangun Taman Eden saya. Rumah yang bagus, kesehatan yang bagus, rumah tangga yang bagus, ekonomi yang bagus. Kita pengen balik seperti dulu di Taman Eden. 我们并没有想过我们如何恢复我们与神的关系，我们所想的往往是我们如何恢复伊甸园，就是它里面的美满的家庭、丰富的经济状况、健康的身体等等。 Contoh, 比如说， sebagai seorang pebisnis 作为一个商家 atau seorang yang baru membangun rumah tangga, 或者一个刚刚建立家庭的人， saya pengen punya rumah tangga yang harmonis. 我很想有个和谐美满的家庭。 Maka saya cari, sebagai orang Kristen, saya mencari peta yang bisa memimpin saya tiba pada tujuan membangun sebuah rumah tangga harmonis. 那作为基督徒，我就去寻找地图，什么样的地图呢？就是按照圣经来告诉我怎么建立一个美满家庭的地图。 Saudara ikutin petanya. 他就跟着那个地图走。 Saya tanya, 我问大家， kita ikuti peta itu supaya lebih dekat lagi Tuhan, lebih kenal Tuhan, lebih cinta Tuhan, atau supaya gua sampai ke tujuan gua punya rumah tangga yang harmonis? 我们遵守这个地图的目的是否要更了解神、认识神、亲近神，还是要达到我们自己的目的，就是拥有美满的家庭？ Sebenarnya jadi kalau begitu pasti kita bisa taat kepada firman Tuhan ini dan itu untuk mendapatkan apa sendiri yang kita mau supaya Tuhan berkati saya. 那其实这样说来，我们可以遵行神的话，为的是我要得着我所欲望得着的。 Saya kasih ketaatan saya itu utamanya adalah supaya saya boleh mencapai kehidupan yang lebih baik. 我顺服神，我的主要目的是因为我要达到更好的生活。 Jadi kita lebih suka Tuhan kasih saya tahu aja gimana jalannya supaya sukses. Lu gak usah ikut-ikut gak apa-apa. 所以我们就会跟神说，你就告诉我能够成功的技巧，你不用陪伴着我没关系。 Yang ketiga, saudara-saudara, terakhir adalah 最后一个原因是， berjalan dengan Tuhan itu perlu kecocokan. 与神同行需要兼容性。 Peta itu benda mati. 这个地图是死的物体， Tuhan itu pribadi. 但是神是活的个体。 Jalan dengan peta lebih gampang karena saudara mau lihat keluarin dari kantong, nggak mau lihat kantongin.
我们与地图同行更容易，因为我们要看它的时候就拿出它，不要看它的时候把它放在口袋里就行了。 Tapi kalau Tuhan yang berjalan dengan kita, Dia itu perlu kita membangun hubungan dengan Dia. 但是如果与神同行的话，我们需要跟他建立关系。 Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita bisa dekat, kita bisa akrab, kalau cocok. 那这个如果我们跟他合适性或者兼容性强的话，我们就可以很合适。 Baru-baru ini saya dengar satu cerita. 我刚刚听过一个故事， 3 orang ibu melakukan perjalanan tur ke Korea. 有3个妇女一起到韩国去旅行。 Saudara, mereka membayangkan, aduh senengnya kita nanti bertiga di Korea jalan-jalan bareng, makan bareng, shopping bareng. 他们事先想象的，哇，我们当然非常的开心，我们会一起逛街，一起吃东西，那一起观光。 Saudara tahu waktu pulang, 弟兄姐妹知道吗？他们回来的时候， salah satu dari ibu ini ngomong sama suaminya, 其中一个妇女跟她的丈夫说 gua seumur hidup gak bakalan mau lagi pergi sama 2 orang itu. 我一辈子也不再跟那2个一起出去玩儿， Mendingan pergi sendiri bawa GPS. 我还更好自己去，就是带着那个全球定位系统可以了。 Kenapa saudara-saudara? Nggak cocok. 为什么呢，弟兄姐妹？因为不合适。 Kalau tidak cocok saudara, semua juga jadi berantem. 如果不合适的话，那一切都可以吵架。 Mau makan apa berantem, mau makan udah tahu oke makannya ini, makannya di mana berantem lagi. 要吃什么先吵一下，然后知道了要吃什么，在哪里吃又吵一架。 Makan apa udah cocok, makan di mana udah cocok, naik apa ke situ berantem lagi. 吃什么在哪里吃已经合适了，但是做什么去那里吃又是吵架， Perjalanan jadi tidak menyenangkan. 所以这个旅途变成非常不愉快。 Waktu kita berbicara, enakan pilih yang kedua, Tuhan yang pimpin, berjalan bersama Tuhan. Pertanyaannya, emang lu cocok sama Tuhan? 当我们说我们选择，当然选择第2个，我们要与神同行。现在反问自己，你是否跟神合适？ Coba aja kalau Tuhan Yesus bilang, mulai besok aku nginep di rumahmu. 要是主耶稣跟我们说，明天开始我住你的家， Pasti kita tiap hari mikir, ini orang kapan ya pulang? 我们当然会每天都想他什么时候回去。 Ada dia sangat gak enak di rumah. 有他在啊，还觉得很不自在。 Mau berantem nggak berani, mau makan sembarangan nggak berani, mau nonton TV 2 episode 3 episode dah gua habisin hari. Ada Yesus loh. 要吵架不好意思，然后要做其他的，甚至要看那个连续剧2、3集都觉得不好意思。 Saudara-saudara, mending jalan sendiri asal ada petanya. 弟兄姐妹，我们不是想就是自己走，只要有地图更好吗？ Disinilah kita belajar. Musa, mari kita lihat, dia tidak pilih peta, dia pilih yang kedua, dia pilih Tuhan. 就是在这一点，我们要向摩西学习，他不选择地图，他是选择第2项，他要神。 Karena kita lihat di ayat 15, Musa berkata begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 因为第15节，摩西是这样说的：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。” Saudara-saudara, ini juga terjemahan yang sangat buruk. 其实这个翻译是翻译的非常的差。 Karena sebenarnya Musa ngomong begini, if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Kalau kehadiranmu tidak bersama kami nggak mau jalan. 其实摩西讲的话就是这个：如果你的存在不与我们同去，我们并不愿意离开这个地方。 Saya mau ada engkau sendiri Tuhan. 因为神，我要你自己，你在。 Kalau nggak ada Tuhan yang hadir bersama saya nggak mau melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. 要是你不跟我们一起同去的话，那我就不愿意到那个应许之地去。 Musa tidak bilang, Tuhan nggak usah deh, asal ada petanya aja, ada pendampingnya cukup, lu nggak usah deh.
摩西没有向神说：“好啊，神你不用去，给我地图，给我陪伴的人就够了。” Musa terbalik, justru dia bilang enggak usah saya jalan kalau enggak ada engkau. 反过来的，摩西是说：“若是你不与我们同去，就不用去了。” Buat apa saya jalan ke tanah perjanjian? 我干嘛要到那个应许之地去？ Buat apa saya tiba di tanah perjanjian? 我干嘛要到达那个应许之地？ Buat apa saya mimpin bangsa ini? 我干嘛要带领这个百姓？ Kalau engkau tidak ada bersama. 如果你不与我同在， Saudara-saudara, kenapa dia memilih Tuhan? 弟兄姐妹，他为什么会选择 Dan 神？ bagaimana kita lihat Musa memilih Tuhan? 我们要看他是如何选择神。 Kita buka yang pertama, saya cepat melihat beberapa alasan, beberapa petunjuk. Yang pertama di pasal 33 ayat 11. 我们要快速的看他的几个理由，只是我们知道他为什么选择神。 Pasal 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. 第11节说，耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。 Musa sama Tuhan itu teman baik. 摩西和神是好朋友。 Saudara, kalau kita bilang dia teman baikku, 如果我们指一个人说他是我的好朋友， ya, kalau saudara berkata pendeta Joseph itu teman baik saya, 若是你说邱耀书牧师是我的好朋友， apa cirinya seorang teman baik? 那一个好朋友的特征是什么？ Coba pilih. Teman baik adalah teman yang saya banyak berbuat baik kepadanya. 你们可以选第一，好朋友是我对他非常好的人。 Atau yang kedua, dia tuh baik, banyak tolong saya, banyak baik kepada saya. Yang namanya teman baik yang mana? Kita banyak baik sama dia atau dia banyak baik sama kita? 还是第二个，就是他对我很好，他常常帮助我，哪个是好朋友？我对他好，还是他对我好？ 第二， 第一还是第二？ pasti ini teman baik. Kenapa? Banyak tolong saya, 当然是第二个对嘛，就是他常常帮助我， banyak kebaikannya kepada saya. 他对我很好很好。 Tapi kalau orang yang kita banyak berbuat, harus ini tolong, itu tolong, kita bilang ini orang jangan dideketin, tukang peres. 如果一个人就是很需要我们一直不断的帮助他，一直要求帮助，那我们就说离开他吧。 Saudara-saudara, kalau Tuhan adalah teman baik, bagi Musa artinya di dalam hidupnya dia mengalami begitu banyak kebaikan. 要是神是摩西的好朋友，那在摩西的生活中，他经历了很多很多神的好。 Maka tentu dia suka kalau bisa jalan sama Tuhan. 当然，他很喜欢与神一起同走。 Saudara-saudara, hanya di dalam pengenalan bahwa Yesus 真好, Yesus 真好, saudara akan suka jalan bersamanya. 只能当我们认识耶稣真的好的时候，我们才能愉快的跟他一起走。 Saya pernah baca kesaksian saudara-saudara. 我看过一个见证， Dan saya pikir orang ini bagaimana bisa dekat sama Tuhan. 我就想了，这个人怎么要亲近神？ Dia tanya pada teman saya, juga pendeta. Dia bilang, Boksu, hidup gua kok ikut Tuhan sial melulu. Gitu. 他就问了我的一个做牧师的朋友说：“牧师啊，我怎么我的生活一直是倒霉的？ Cari kerja enggak dapat. Udah doa, puasa enggak dapat. 进食祷告找工作没有得着工作。 Dia punya satu motor butut, pergi ke gereja, lupa cabut kuncinya. 他有一个就是旧的摩托车，骑到教堂来，又忘记拔了钥匙。 Begitu mau pulang, enggak ada motornya hilang. 要回家的时候，这个摩托车不见了。 Si satpam bilang, ini ada 2-3 motor juga lupa cabut kuncinya. 保安说还有几个其他的摩托车也忘了拔钥匙啊。 Nah dia bilang, iya tuh yang lain kok ada kuncinya nggak hilang, gua punya kok hilang. 那他就说了，人家的插着钥匙没有不见，就偏偏是我的不见。 Marah sekali kepada Tuhan. 他就对神非常的生气。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹，
Seperti itu tidak mungkin kita akan suka memilih Tuhan sebagai teman perjalanan. 要是这样的体会的话，他就不可能喜欢选择神成为这个旅程的伙伴。 Alasan yang kedua, saudara lihat, atau petunjuk yang kedua, kita lihat bagaimana Musa memilih Tuhan. Kita perlu perhatikan Alkitab kita. 第二个指示就是圣经给我们显示摩西为什么要选择神。 Mari kita lihat ayat 12. 我们要看第12节。 Ayat 12 bagian bawah, Musa bilang begini, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 12节的下半节，摩西是这么说的：神，你只说我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。 Jadi Musa di hadapan Tuhan, Tuhan bilang gini, yang pertama, Tuhan kenal Musa. 摩西在神的面前，神向他说，神认识摩西。 Ya, Tuhan mengenal nama Musa, Tuhan mengenal Musa dengan baik. 神按他的名认识摩西，就说明神真正的理解摩西。 Yang kedua, Tuhan memberi kasih karunia kepada Musa. 第二就是神赐下恩典给他，说他蒙了恩。 Ayat 13, 第13节 bagian bawah. 下半节， Saudara lihat, dia berkata gini, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. 求你求你将你的道指示我，我可以认识你。 我可以认识你。Di depan你认识我， 在前面的时候，他说你认识我， 你知道我的名。 你按我的名认识我。 Tapi di sini Musa terbalik, 我要认识你。 但是到13节下半节，摩西说我认识你。 Saudara-saudara, kalau mau kenal, tidak ada cara lain yang paling baik, yaitu Tuhan harus hadir. 如果想认识神的话，没有一个更好的办法，就是神要同在。 Dan yang berikut saudara lihat kan dia bilang lagi apa? Aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. 他接下来又说：“好在你的眼前蒙你的恩。” Musa kemudian tanya kepada Tuhan, gimana buktinya saya dapat kasih karunia? Bagaimana saya tahu saya dapat kasih karunia? 摩西之后又问了神：“我蒙恩有什么证据吗？有什么记号吗？你说我蒙你的恩。” Gimana taunya Tuhan? 神啊，怎么知道我蒙恩？ Musa kemudian minta satu hal sebagai bukti, sebagai petunjuk bahwa dia dapat kasih karunia. Itu di ayat 16. 然后在16节的时候，摩西向神要求一个记号来做证据，他真的是蒙了恩。 Apa itu? Dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? 16节他说：“人在何事上，得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？” Saudara-saudara, Musa bilang, saya minta satu tanda, yaitu engkau berjalan bersama kami. 弟兄姐妹，摩西向神要求说：“我要一个记号，就是你与我们同去。” Jadi Musa minta tanda bahwa aku dan bangsa ini mendapat kasih karunia. Bukan kami jadi kaya raya. 所以摩西要的记号，使得他和这个百姓蒙恩的记号，不是让他们成为富有的人， Bukan orang lain sakit, kita sehat walafiat. 不是别人可以有病痛，我们就身体一直是健康。 Tapi tandanya dia cuma minta satu. 但是这个 Engkau 记号， berjalan bersama kami. 这个记号，他要求的只是一个，你与我们同行。 Yang terakhir kita lihat saudara-saudara bagaimana Musa memilih Tuhan itu kelihatan dari ayat 18. 最后一个就是我们如何看见摩西要选择神同行，在第18节。
Dia berkata, tetapi jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. 摩西回答说：“求你显出你的荣耀给我看。” Saudara, ini minta apa? 这是要什么？ Perlihatkan kemuliaan. 显出你的荣耀。 Sebetulnya permintaan ini tidak lain. Tuhan, saya mau lihat wajahmu. 这个要求其实是说，神啊，我要看你的面。 Mari kita lihat ayat yang ke-20. 我们再看第20节， Tuhan bilang begini, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. 20节的时候，神对摩西说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。” Jadi artinya Musa tuh bilang, Tuhan boleh nggak aku lihat wajahmu? Tuhan bilang nggak bisa Musa, karena kalau lihat wajahku orang akan mati. 这意味着摩西事先跟神说：“我是要看你的面。”然后神回答他说：“不行，你看我的面，你不能存活。” Saudara, kalau kita minta orang, saya mau dong lihat muka kamu, itu saudara kalau mau kasih lihat dia bagaimana? Saudara kan mesti hadir kan? 如果一个人要求我们要见我们的面，我们如何答应他？只是我们要与他同在才能，不对吗？ Disitulah kita lihat, saudara, Musa bilang kalau nggak ada Tuhan saya nggak mau jalan. Yang kedua, Tuhan kalau engkau memberi aku kasih karunia, jalan dengan aku. Yang ketiga, saya mau melihat wajahmu. Semua ini yang dia minta apa? Tuhan hadirlah supaya aku memiliki hadiratmu. 摩西的3句话向神的要求：第一，他说没有你同去的话，我们不愿意去；第二，就是我们怎么能显现我们蒙恩，就是你与我们同在；第三，他还要求见神的面。这3个要求，只说明，神只能以他的同在来答复摩西。 Jadi saudara-saudara, di sini kita ada satu pola pikir yang kita mesti berubah, dan ini poin paling penting yang harus saudara dan saya tangkap. 我们就到了一个非常重要的思维方式，我们要改变我们的思维，我们要抓住。 Saya akan terangkan hati-hati sekali di sini. 我要非常谨慎的给大家解释。 Jadi Musa, ya, minat utamanya adalah jalan bersama Tuhan. 摩西主要的是与神同行， Minat utamanya adalah jalan bersama Tuhan. 他的焦点，他主要的兴趣就是与神同行。 Dengan kata lain begini, perjalanan dengan segala tantangannya. 换句话说，这个很多挑战的旅程， Membawa bangsa Israel yang keras kepala ini. 带领这个倔强的以色列百姓， Semua itu cuma kesempatan Tuhan, aku jadi boleh jalan bersamamu. 这一切他看为是机会，我可以与神同行的机会。 Maka kalaupun perjalanan ini bisa tetap saya lakukan, tapi kalau nggak ada Tuhan, saya lebih baik nggak usah. 所以我既然我自己也能自己行、自己带领，但是如果没有你在的话，我更好选择不去。 Di sini kita perlu rubah ya. Biasanya kita begini. Saya yang penting selamat sampai di kanan. Kalau Tuhan memberi saya peta, Tuhan menyertai. Yang penting buat saya adalah saya bisa selamat sampai di tanah perjanjian. 我们要改变的就是这一点。我们之前是这样想的：只要我能达到目的地，只要我能到达那个迦南地。 只要神给我地图，我可以安全的到达就行了。 Jadi sebetulnya minat utama kita apa? 那我们主要的兴趣焦点是什么呢？ Saya buka toko baru, 我开新的 saya 店， bikin rumah, saya baru saja membangun rumah tangga, saya Bukan baru kau saja jadi membangun jati. bisnis yang baru. 我刚刚有新的企业。 Minat utama kita apa? 我们最关注的是什么？ Kita datang sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, kita cari rumus-rumus yang Alkitab tunjukkan mesti kita ikuti. Tujuannya apa? Supaya kita sukses. 我们来到神的面前祷告、顺服，一直看圣经的原则，怎么让什么呢？就怎么让我成功。 Saya berhasil. 我要成功。
minat kita, maka Tuhan sebetulnya mengiring kita, minta Tuhan ngiring kita apa? Supaya saya berhasil. Toko saya rame, perusahaan saya bertumbuh, rumah tangga saya harmonis. 我关注的，我的兴趣在于我的成功，就是我的店可以成功，我的公司可以成功，我的家庭可以成功。 Musa nggak begitu. 摩西并不是这样， Tuhan perjalanan ini 这个旅程 supaya saya boleh jalan denganmu. 是好让我可以与神一起走。 Kalau nggak jalan denganmu, lebih baik saya nggak usah bikin perjalanan ini. 若是我不是跟你一同走的话，我更愿意不走。 If your presence doesn't go with us, kalau kehadiranmu tidak berjalan dengan aku nggak mau jalan. 如果你的同在没有亲自与我同去，那我就更愿意不去。 Dengan kata lain, kalau kita boleh bilang begini, Tuhan saya bikin perusahaan ini supaya saya boleh jalan sama Tuhan. 换句话说，我们可以这么说：神啊，我建立这个公司是好让我可以与你同走。 Saya menikah supaya apa? Saya boleh merasakan kehadiran Tuhan. 我结婚是为的什么？是为的是我能够享受你的存在。 Saya buka toko yang baru penuh dengan tantangan di masa pandemi ini supaya apa? Supaya saya makin bisa lihat, waduh Tuhan itu betul-betul hadir menyertai. 我在疫情期间开了这一店，很多挑战困难，但是我还是要，因为我知道你会与我同在，就是克服这些困难。 Saudara-saudara, saya punya teman sebelum pandemi buka sebuah pabrik. 弟兄姐妹，我有一个朋友，就是在疫情之前，他开了一个工厂。 Begitu pabrik baru jalan 1-2 bulan pandemi. 1-2个月就疫情就发生了， Setengah mati. 他半死。 Tapi saudara-saudara, anaknya yang ateis 但是他无神论的孩子， justru lewat pabrik yang mamanya baru buka, anak ini bilang gini, saya melihat Tuhan loh. 是透过他妈妈所开的工厂，他这么说：“我看见神。” Saudara, anak ini tidak percaya Tuhan. 这个孩子并不相信神， Tapi melalui pabrik yang mamanya bangun, dia bilang, sungguh saya tidak bisa menyangkal Tuhan itu ada. 但是透过他妈妈建立的工厂，他说：“我不能否认神的存在。” Karena ternyata dia bilang gini, heran banyak sekali kebetulan. Kalau 1-2 kebetulan, anak ini bilang, saya percaya ini kebetulan. Tapi banyak amat. Ini kalau bukan ada sesuatu yang ngatur, nggak mungkin begini, dia bilang. 他说：“我看了一系列的一连串的恰巧。”他说：“如果只是1-2次刚好恰巧没关系，但是这个一连串的恰巧不可能是偶然的，一定有更大的能力来控制它。” Saudara-saudara, itu. Jadi ketika kita masuk tahun 2022, kita nggak tahu ada apa di situ, tapi mari kita bilang, Tuhan, bukan soal selamat nggak selamat, tapi maunya saya adalah ini kesempatan untuk aku berjalan dengan Tuhan. 弟兄姐妹，当我们踏入2022年的时候，我们不知道前面有什么，但是好让我们不要惧怕，我们不知道我们安全不安全，我们知道的是，我们要向神说，我们要与他同行。 Saya jadi makin kenal Engkau. 我要更是认识神， Saya boleh melihat wajah kemuliaan. 我要看你荣耀的面， Saya boleh jadi teman baik dengan. 我能够成为你的知心朋友。 Biasanya kalau orang pacaran kan begitu. Sebetulnya bukan makannya, bukan nontonnya yang penting. Yang penting apa? Sama lu gitu. 就像人家谈恋爱一样，其实不是电影重要，也不是吃的东西重要，最重要的是因为与你在一起。 Kita bisa ngomong gini, buat apa makan enak, buat apa nonton enak kalau nggak sama kamu? 那我们就可以说，吃好的东西又怎么样，看好的电影又怎么样？如果不是跟你在一起， Saudara-saudara, mari kita robah. Bukan kita cari Tuhan untuk Dia mendukung, menjaga supaya kita sukses mencapai apa yang kita mau. 弟兄姐妹，我们要改变我们的焦点，不是寻求神，是因为让我们成功的到达我们心所欲望的。 Tapi kita berkata, Tuhan, semua ini nggak ada gunanya kalau aku tidak berjalan bersamamu. 我们今天要说，这一切都没有用，如果我没有与你同行。 Mari kita berdoa.
我们祷告。 Tuhan, kalau hadirat-Mu tidak bersama kami, maka semua yang kami jalani tidak berguna. 主啊，若是你的存在不跟我们同行，那我们所做的一切都是徒然的。 Sertailah hidup kami, 带领我们的生活， agar kami menjadi mengenal-Mu sebagai teman dekat. 好让我们可以认识你作为我们的好朋友， Agar kami terus melihat kebaikan, kemuliaan. 好让我们一直看见你的慈爱、你的荣耀， Sehingga Engkaulah yang menjadi kerinduan terbesar hidup kami. 使得你成为我们生活中最大的渴慕。 Terima kasih Tuhan, 感谢神， karena hidup kami adalah perjalanan untuk bertemu dengan-Mu. 因为我们的生活，其实是一个与你相遇的机会。 Kami memuji nama Tuhan, 我们赞美神， di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 在主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。